satu set dengan dua operasi, operasi penambahan dan juga operasi pendaraban. Ya. Jadi untuk operasi tambah, dia mestilah kumpulan bilan. Untuk operasi darab itu mestilah tertutup kali sekutuan. Dan jika ada identiti, kita namakan sebagai unity, gelanggang berunity. Ya. Kumpulan yang operasi tambah tu dia mesti kumpulan bilan. Identiti dia kita namakan sifar dan songsangan dia kita namakan negatif. Ya. So itu berupa sifat gelanggang lah yang kita lihat semalam. Ya. So hari ini kita akan sambung dengan sifat-sifat gelanggang ini. Mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Okey, so kita andaikan kita ada suatu gelanggang R dan kita ada set S. So S itu adalah subset kepada R dan jika set S itu juga merupakan gelanggang dengan operasi tambah dan operasi darab dalam R tu, maka kita namakan S itu sebagai subgelanggang bagi R. Ya. So sama konsep dia seperti kumpulan. Dahulu kalau kita ada kumpulan G operasi star, kemudian kita ada H itu subset kepada R. Jadi kalau H itu kumpulan juga, kita namakan H itu subkumpulan bagi G. So sekarang ni kalau kita ada gelanggang R, operasi tambah dan darab, kalau S itu subset kepada R dan S itu juga adalah gelanggang, maka kita namakan S itu subgelanggang bagi R. Contoh dia sama seperti dalam kumpulan. Jadi set tunggal iaitu set identiti itu sifat adalah subgelanggang remeh, sama seperti subkumpulan remeh dahulu. Ya. Dia adalah subgelanggang bagi R, manakala R juga adalah subgelanggang bagi R sendiri. Ya. Kemudian integer adalah subgelanggang bagi nombor nisbah, manakala integer dan nombor nisbah adalah subgelanggang bagi nombor nyata. Ya. So itu samalah konsep dia seperti dalam kumpulan dahulu. Ya. Contoh yang lain adalah matriks n kali n, matriks segi empat sama n kali n, pemasukan nombor integer. Dia adalah subgelanggang bagi matriks n kali n, pemasukan nombor nisbah. Ya. Manakala matrik pemasukan integer dan pemasukan nombor nisbah adalah subgelanggang bagi matrik segi empat sama n, pemasukan nombor nyata. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti suatu subset itu suatu gelanggang, suatu subgelanggang. Ya? Sama seperti ujian subkumpulan dahulu, kita ada ujian subkumpulan. Jadi untuk kenal pasti subgelanggang, kita gunakan teorem 15.1. Ya? Jadi yang pertama kita kena tunjukkan yang sifar adalah berada dalam set S itu. Kalau kita ambil dua unsur, A dan B dalam S, hasil tambah dan negatifnya juga berada dalam S. Jadi A tambah negatif B juga mesti berada dalam S. So sifat ni sama seperti dalam teorem 6.4 ya, untuk subkumpulan. Kalau kita recall balik teorem 6.4, untuk tunjukkan yang H itu subkumpulan bagi G, yang pertama kita kena tunjukkan identiti dia berada dalam H. Ya, jadi identiti dia adalah sifar. Manakala songsangan dan hasil operasi mesti berada dalam set S juga ya. So A tambahkan dahulu A star negatif, B kuasa negatif 1. So sekarang kuasa dia adalah negatif 1 ya, songsangan dia. So ini sama seperti teorem 6.4. Dan yang ketiga ini kita nak kenal pasti yang operasi dia mesti tertutup operasi darab ya. Okey, jadi bagaimana kita nak buktikan dia?
Kita andaikan dahulu S itu sub gelanggang, kita nak tunjukkan dia penuhi ketiga-tiga syarat ini. Jadi kalau S itu sub gelanggang, maka S operasi tambah mestilah sub kumpulan. Kalau kita cuma perhatikan operasi tambah. Jadi adalah sub kumpulan bagi R, operasi tambah. Jadi bila kita gunakan teorem 6.4, dia penuhi kedua-dua syarat, 1 dan 2. Jadi syarat 1 dan 2 dipenuhi berdasarkan teorem 6.4. Manakala untuk operasi tertutup, operasi darab itu tertutup disebabkan oleh S itu subgelanggang. Jadi dia penuhi syarat yang ketiga. So sekarang kita nak tunjukkan akas dia juga benar, iaitu jika kita nak tunjukkan jika ketiga-tiga syarat ini dipenuhi, maka S adalah subgelanggang. Jadi maksudnya kita nak tunjukkan S itu adalah gelanggang. Nak tunjukkan semua syarat aksiom gelanggang dipenuhi oleh S. Jadi kita andaikan ketiga-tiga syarat ini dipenuhi, apa maksudnya? Sekali ketiga syarat ini dipenuhi, syarat 1 dan syarat 2 menunjukkan bahawa S operasi tambah itu adalah subkumpulan bilan, sebab dia penuhi syarat subkumpulan. Manakala operasi 3, syarat 3 itu menunjukkan dia tertutup operasi pendaraban. So operasi pendaraban, dia bilan tadi sebab operasi tambah itu kumpulan bilan, kalau suka tertib. Jadi yang kita belum tunjukkan lagi untuk syarat yang S itu adalah gelanggang, kita kena tunjukkan operasi pendaraban tu kali sekutuan hukum taburan dipenuhi. So kali sekutuan tu simple saja sebab R juga adalah operasi darab dalam R tu, dia akan jadi S tu adalah subset pada R dan operasi darab dalam R adalah kali sekutuan. So kita boleh tunjukkan maka S adalah subgelanggang bagi R, dan juga kita boleh tunjukkan yang hukum taburan itu juga dipenuhi dengan mudah. Ini adalah contoh kita nak tunjukkan yang integer genap adalah subgelanggang bagi integer. Jadi kita kena tunjukkan 3 perkara tadilah. Yang pertama, tunjukkan sifar berada dalam 2Z. So kenapakah sifar berada dalam 2Z? 2Z tu unsur-unsur dia adalah semua nombor-nombor gandaan 2, 2 kali Z. So sifar, sebab sifar adalah 2 kali sifar, jadi dia berada dalam 2Z. Sudah penuhilah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, andaikan 2 unsur dalam 2Z, andaikan A dan B dalam 2Z. Apa maksud A dan B dalam 2Z? Maksud dia A mestilah gandaan 2 lah. 2 kuasa 2 darab something. Begitu juga dengan B. Dan kita nak tunjukkan akhir sekali A tambahkan dengan negatif B berada dalam 2Z. Ini yang kita nak tunjukkan lah. Kalau A dan B dalam 2Z, maka A tambah negatif B juga berada dalam 2Z. Apa maksud A dan B berada dalam 2Z? A sama dengan 2R, B sama dengan 2S untuk suatu R dan S. Integer R dan S, A sama dengan 2R dan B sama dengan 2S untuk suatu R dan S. Jadi kita nak tunjukkan yang A tambah negatif B, so mulakanlah A tambah negatif B, 2R tambahkan dengan negatif 2S, kemudian kita manipulatekanlah dalam ni. So dia sama dengan 2 darabkan dengan R tambah negatif S, dan R tambah negatif S ini juga adalah integer. Jadi kita boleh buat kesimpulan yang A tambah negatif B itu adalah 2 darab something, jadi dia berada dalam 2Z. Begitu juga dengan operasi tertutup, operasi darab B dan 2Z, kita nak tunjukkan yang A, B juga berada dalam 2Z. So very simple lah, seperti yang kita dah ada kat atas tu. A sama dengan 2R dan B sama dengan
2S, maka A darab B kita akan dapat 2 darabkan dengan ini bukan 2 darab 2S lah. So 2 darab 2RS kat situ. Ada 2 lagi kat dalam ni 2RS. Walaupun begitu dia masih lagi gandaan 2. Jadi dia berada dalam 2Z. Jadi 2Z adalah sub gelanggang bagi Z. Okey, jadi kita boleh generaliskan untuk sebarang NZ. So semua nombor-nombor integer gandaan N adalah sub gelanggang bagi Z untuk sebarang integer N. Sebarang integer positif N ataupun integer negatif N pun. Ini contoh sub gelanggang bagi matriks 2 kali 2. So S adalah semua matriks 2 kali 2 yang berbentuk pemasukan pertama dia A sebarang nombor nyata, manakala pemasukan yang lain semuanya sifar. Okey, jadi yang pertama, adakah sifar berada dalam S? Sifar berada dalam S lah, kerana A kat sini A sebarang nombor nyata, jadi termasuklah A itu sifar. Jadi sifar berada dalam S. Sekarang kita ambil dua unsur dalam S. Andaikan A dan B dalam S, kita nak tunjukkan yang A tambah negatif B juga berada dalam S. Apa maksud apa maksud A berada dalam S? Jadi A itu mestilah berbentuk matriks sebegini. Jadi A sama dengan satu matriks katakan alfa sifar, 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 dan B berada dalam S, so B pun mesti bentuk begini. So katakan beta sifar, 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 dan kemudian kita mulakanlah dengan A tambah negatif B. Gantikan A tambah negatif B, dan kita lakukan operasi tambah dan darab untuk matriks. So kita akan dapat alfa tolak beta, sifar, sifar, sifar. So bentuk dia sama seperti unsur dalam S, so dia berada dalam S. So dia tertutup operasi tambah dan negatif tu. Kemudian kita ambil dua unsur lagi yang sama, nak tunjukkan hasil darab pun berada dalam S. Jadi bila A dan B berada dalam S, so A mestilah berbentuk alfa sifar, sifar, sifar tu. Dan bila kita darabkan matriks ni, kita dapat alfa beta sifar, sifar, sifar. So bentuk dia masih lagi bentuk dalam S ni. Jadi dia bentuk yang sama, so dia berada dalam S. Jadi dia penuhi ketiga-tiga syarat untuk ujian sub gelanggang, maka S adalah sub gelanggang bagi matriks 2 kali 2 pemasukan nyata. Yang kedua, kita pergi tarikh yang kedua. Apakah itu pusat bagi R? So ini sama juga seperti pusat kumpulan. Kalau kita recall balik pusat kumpulan dahulu, pusat G adalah semua unsur-unsur yang kalis tukar tertib dengan semua unsur-unsur yang lain. So sama juga untuk gelanggang, kita cari semua unsur-unsur yang kalis tukar tertib dengan unsur-unsur yang lain. So katakan Z itu adalah berada dalam gelanggang R. Jika Z itu kalis tukar tertib operasi darab dengan semua unsur-unsur dalam R, maka kita katakan Z itu berada dalam pusat R. So ZR itu adalah pusat R. Semua unsur-unsur yang kalis tukar tertib dengan unsur-unsur dalam R. Kalis tukar tertib operasi darab lah sebab bukan operasi tambah. Operasi tambah memang kalis tukar tertib. Dan pusat ini adalah suatu subgelanggang. Jadi kalau contoh 50 ini adalah pusat tu adalah suatu, kalau gelanggang tersebut kalis tukar tertib, jadi kalau gelanggang tu kalis tukar tertib, operasi darab dia kalis tukar tertib, jadi semua unsur kalis tukar tertib lah dengan semua unsur. Jadi pusat dia adalah gelanggang itu sendirilah kalau gelanggang kalis tukar tertib. Ini adalah contoh pusat bagi matriks 2 kali 2. So pusat bagi matriks 2 kali 2, bentuk unsur dia adalah unsur-unsur yang pemasukan perpenjuru dia adalah sama.
manakala pemasukan 1, 2 dan 2, 1 adalah sifar. So ini adalah pusat dia, so kita boleh verify. Kalau kita ambil unsur R, sifar-sifar R tu didarabkan dengan A, B, C, D, sebarang unsur dalam matrik 2 kali 2, kita akan sama dengan jika kita darabkan di sebelah kanan. Ya. So kita boleh tunjukkan dia sama, jadi dia garis tukar tertib. Ya. Jadi apakah itu A, B, C, D darab R, sifar-sifar R tu, kita dapat AR, BR, CR dan DR. Dan kita tahu dalam nombor nyata dia garis tukar tertib, jadi RA sama dengan AR dan sebagainya. Ya. Jadi pusat untuk matrik 2 kali 2, so semua unsur-unsur yang pemasukan perpenjuru dia sama, manakala pemasukan 1, 2 dan 2, 1 adalah sifar. Ya. So itu adalah pusat dia. Jadi kita nak tunjukkan yang pusat itu adalah suatu subgelanggang. Jadi kita kena gunakan teorem 15.1 lah, kena tunjukkan ketiga-tiga syarat tadi dipenuhi. Iaitu yang pertama, sifar berada dalam pusat. Kalau dua unsur dalam pusat, kalau A dan B berada dalam pusat, maka A tambah negatif B pun berada dalam pusat dan A darab B pun berada dalam pusat tersebut. Ya. So kita andaikan dahulu yang ZR adalah pusat bagi gelanggang R. Jadi kita dapati kenapakah sifar berada dalam ZR? Adakah sifar garis tukar tertib dengan semua unsur dalam R? Ya, kita tahu yang A sifar sama dengan sifar darab A. Ya, itu daripada teorem 14.1. Semalam kita dah lihat yang A darab sifar adalah sifar. Ya, jadi kita boleh buat kesimpulan yang sifar itu berada dalam pusat R. Okey, sudah penuhi syarat yang pertama. So, syarat yang kedua, kita andaikan X dan Y berada dalam pusat Z. Kita nak tunjukkan yang X dah tambah tolak, X tambah negatif Y pun berada dalam pusat R. Ya. Okey, itu yang kita nak tunjukkan. Ya. X tambah negatif Y pun berada dalam pusat R. Jadi kita pergi dahulu kepada apa maksud X dan Y berada dalam pusat R. X mestilah garis tukar tertib dengan semua unsur dalam R. Jadi X darab A. Okey, so kita lihat dahulu, perhatikan apa maksud dia. X tambah, kita nak tunjukkan yang X tambah negatif Y berada dalam pusat Z, maksud dia kita kena tunjukkan yang X tambah negatif Y darab A sama dengan A darab X tambah negatif Y. Maksudnya dia mesti garis tukar tertib lah dengan semua unsur-unsur dalam R. Okey, jadi X tambah negatif Y darab A, kita nak tunjukkan dia mesti sama dengan A darab X tambah negatif Y. Jadi kalau kita boleh tunjukkan yang ini sama dengan yang ini, maksud dia X tambah negatif Y itu garis tukar tertib dengan semua unsur-unsur dalam R. Jadi dia berada dalam ZR lah. So ini yang kita kena tunjukkan. Jadi apa yang kita boleh lakukan? X tambah negatif Y darab A, kita boleh gunakan hukum taburan. Hukum taburan. Dia sama dengan X darab A tambahkan dengan negatif Y darab A, taburan kanan. Dan kemudian kita boleh gunakan sifat dia berada dalam pusat R. Apa maksud dia? Dia mesti garis tukar tertib. Jadi kalau X darab A sama dengan A darab X. Okey. Begitu juga dengan A darab negatif Y, kerana X dan Y berada dalam ZR. Dan kemudian kita gunakan hukum taburan kiri. Jadi kita dah tunjukkanlah yang X tambah negatif Y berada dalam pusat R. Okey, syarat yang ketiga kita nak tunjukkan X darab Y pun berada dalam pusat R. Jadi kita nak tunjukkan, andaikan X dan Y berada dalam pusat R dan A berada dalam R, kita nak tunjukkan yang X darab Y pun berada dalam pusat R. Ya. Okey, jadi kita kena tunjukkan apa kat sini?
kita kena tunjukkan X darab Y darab A. Kita nak tunjukkan dia sama dengan A darab X darab Y. Ya. Jadi kita kena tunjukkanlah yang X darab Y darab A ni sama dengan A darab XY. Jadi dia maksud dia X dan Y tu kalis tukar tertib dengan semua unsur-unsur dalam R. Jadi kalau kita boleh tunjukkan ini sama, maka X dan Y ni, X darab Y berada dalam pusat R. Okey, so kita gunakan takrif ni lah. X darab Y darab A sama dengan X darab Y darab A, dan kita tahu kerana operasi darab tu kali sekutuan, dan kemudian Y darab A sama dengan A darab Y kerana Y berada dalam pusat R. Kemudian kita gunakan takrif kali sekutuan lagi, dia sama dengan X darab A Y, ya, kemudian XA sama dengan AX, kerana X berada dalam pusat R, dan kemudian kali sekutuan sekali lagi kita akan dapat A sama dengan A darab XY. So kita dah buktikan dia sama. Jadi XY berada dalam pusat. Jadi pusat adalah suatu subgelanggang bagi R. Okey, takrif yang seterusnya yang akan kita lihat. Andaikan R adalah gelanggang dengan keunitan, maksud dia uniti satu berada dalam gelanggang R, ada uniti dia wujud. Kita katakan subgelanggang S bersifat unital jika uniti satu itu berada dalam S. So semalam kita dah lihat contoh-contoh, misalnya 2Z, 2Z gelanggang bukan dengan keunitan sebab dia tak ada unity, tapi 2Z adalah subgelanggang bagi Z, jadi Z unity dia satu, tapi 2Z tidak ada satu, tak ada berada dalam 2Z. Jadi 2Z bukan bersifat unital, tidak bersifat unital. Itu contoh dia lah. Kalau unity itu berada dalam subgelanggang, kita katakan subgelanggang itu bersifat unital. Contoh dia, kalau Q gelanggang dengan keunitan, kita tahu unity dalam gelanggang Q adalah 1, dan Z adalah subgelanggang unital, kerana 1 juga berada dalam Z. Manakala 2Z bukan subgelanggang unital, kerana 2Z dia tak ada unity. Unity tak berada dalam 2Z. Satu lagi yang special mengenai gelanggang ini, unity bagi subgelanggang S itu tidak semestinya sama dengan unity gelanggang R. Jadi biasanya kita akan gunakan simbol 1S dengan 1R. 1S tu untuk unity dalam S, 1R untuk unity dalam R. Kalau berbeza, kalau sama, kita just guna satu je lah, tak payahlah guna subscript. Jadi unity bagi R tidak sama dengan unity bagi S kebiasaannya. Kita lihat contoh ni. Katakan kita ada S itu sifar dengan 3, manakala Z6 adalah gelanggang. Jadi sifar 3 tu adalah subgelanggang bagi Z6, kerana kalau nombor sifar dengan 3 tu, kalau kita tabah atau kita darab, semuanya masih menghasilkan sifar dengan 3. Jadi dia tertutup. Jadi S adalah subgelanggang bagi Z6. Okey, apakah unity bagi Z6? Identiti operasi darab. Unity dia adalah 1, kerana 1 darabkan dengan semua unsur-unsur dalam Z6 akan menghasilkan unsur tersebut juga. Okay. Tapi 1 tu tidak berada dalam S. Dia tak berada dalam S. Jadi S tu bukan gelanggang unital. Jadi S tidak bersifat unital, kerana 1 tidak berada dalam S. Kalau kita perhatikan untuk S itu, kita lihat sifar dengan 3 tu,
Unity dia adalah 3 ya. Kenapa unity dia adalah 3? Kerana dia penuhi sifat unity tu. Sifat identiti operasi darab ya. Sebab kita dapati 1S tu didarabkan dengan S sama dengan S sama dengan S darab 1 untuk semua S. Maksudnya untuk S tu sifat ataupun 3 ya. Jadi kalau S tu sifat, 1 darab sifat sama dengan sifat darab S, 1 betul. Kalau 3 pun sama juga ya. So 3 darab 3 dapat 3. Ya, 3 darab 3 adalah 9, 9 dalam Z6 adalah 3 ya. So 3 darab 3 sama dengan 3 sama dengan 3 darab 3. Jadi unity bagi S adalah kelas kesetaraan 3 ya. Jadi unity S ni tidak sama dengan unity bagi Z6. Okey, so kita lihat dia penuhi ketiga-tiga syarat itulah. Jadi dia adalah unity bagi S. Okey, tarikh yang seterusnya adalah pembahagi sifar ya. So apa itu pembahagi sifar? Kita katakan unsur bukan sifar dalam R kita namakan sebagai pembahagi sifar jika kita boleh cari suatu unsur B juga yang bukan sifar yang menjadikan A darab B sama dengan sifar. So ini kita namakan sebagai pembahagi sifar ya, zero divisor. Okey, kedua-duanya bukan sifar tapi hasil darab dia dapat hasilkan sifar ya. Kita lihat contoh Z5 dahulu. Ada 5 unsur. Adakah wujud pembahagi sifar dalam Z5? So kita carilah 1 darab 1, 1 darab, semua unsur-unsur bukan sifar ya. So kita abaikan yang sifar tu. So kita cuba lihat hasil darab semua unsur-unsur dalam Z5 ni. 1 darab 1, 1 darab 2, 1 darab 3, 1 darab 4. So semuanya bukan sifar. Boleh kita pilih yang 2 pula. 2 darab 2, 2 darab 3, 2 darab 4. So semuanya juga bukan sifar ya. Tak perlulah lagi 2 darab 1 ya sebab dia sebab kumpulan gelanggang ni kalau suka tertib tak perlulah tulis tentukan 2 darab 1 lagi. So tak ada juga yang sifar bila kita darabkan dengan 2. Jika kita darabkan dengan 3, 3, 3, 9, 3, 4 dapat 2 ya. So juga tidak menghasilkan sifar. Dan akhir sekali kita cuba 4 darab 4. 4 darab 4 pun bukan sama dengan 16 ya. 16 pun bukan sifar ya. Jadi dalam ni kita dapati tidak wujud sebarang pembahagi sifar ya. So satu lagi kat sinilah kita boleh tambahkan yang 4 darab 4 ya. So 4 darab 4 sama dengan 16 dan 16 dalam Z5 adalah 1 adalah 1. So masih lagi bukan sifar ya. Jadi dalam gelanggang Z5 ni tidak ada pembahagi sifar ya. Tak ada unsur bukan sifar yang kita darabkan kedua-dua unsur bukan sifar itu sama dengan sifar, tak ada ya. Tidak wujud sebarang pembahagi sifar dalam Z5. Okay, cuba kita lihat dalam Z6. Dalam Z6, cuba kita lihatlah hasil darab semua. 1 darab 1, 1 darab 3, 1 darab 4 dan 1 darab 5. Kemudian 2, 5 darab 1, 5 darab 2, 5 darab 3, 5 darab 4, 5 darab 5. Jadi daripada sini, kita boleh katakan 1 dan 5 ini bukan pembahagi sifar ya. Kenapa 1 dan 5 bukan pembahagi sifar? So kita lihat 1 darab apa pun tak dapat sifar ya. Tak wujudlah sebarang unsur yang 1 darab unsur tersebut dapat sifar. Begitu juga dengan 5 ya. 5 darab 1, darab 2, darab 3, darab 4, darab 5 semuanya tak sama dengan sifar. Jadi kita katakan 1 dan 5 bukan pembahagi sifar dalam Z6. Kalau 2 darab 3 sama dengan sifar untuk Z6. Jadi kita boleh katakan 2 dan 3 adalah pembahagi sifar ya. Sebab 2
pasangan dia adalah 3. Ya, dapat sifar. Itu juga dengan 4 ya. So 4 darab 3 juga sama dengan sifar. 4 darab 3 12 dalam Z6 adalah sifar. Jadi kita simpulkan 2, 3 dan 4 adalah pembahagi sifar dalam Z6. Okey, jadi apa yang kita boleh perhatikan dalam contoh 10 dan contoh 9, kalau N itu nombor perdana, Z5 nombor perdana, maka semua unsur bukan pembagi sifar. Tapi kalau Zn itu bukan nombor perdana, maka pembagi sifar dia adalah yang mana GCD dia bukan 1. Jadi kalau kita secara umumnya apa yang anda boleh lihat, kalau ZP nombor P itu perdana, maka tiada pembahagi sifar ya. So tiada pembahagi sifar. Tiada pembahagi sifar ya. Tiada pembahagi sifar. Manakala kalau ZM yang M tu bukan, M ni bukan nombor perdana, maka pembahagi sifar dia adalah yang mana unsur-unsur GCD dia bukan 1. Sebab 5 dengan 1, GCD dengan 6 adalah 1. Tapi 2, 3, 4 GCD dia bukan 1. That's why dia ada pembahagi sifar. Okey, takrif yang seterusnya akan kita lihat adalah mandala integer. So, apakah itu mandala integer? Mandala integer itu adalah gelanggang kalis tukar tertib dengan keunitan yang tidak mempunyai sebarang pembahagi sifar. So, kita namakan dia sebagai mandala integer. Integral domain. Kalau dalam bahasa Inggeris adalah integral domain. Jadi syarat dia adalah gelanggang tu mesti kalis tukar tertib dan ada unity. Dan unity itu bukan sifar. Okay, syarat unity bukan sifar tu untuk kita kena pasti yang R itu adalah bukan gelanggang remeh. Bukan dia ada satu unsur sahaja. Contoh-contoh mandala integer adalah integer, nombor nisbah, nombor nyata dan nombor kompleks. Semuanya adalah mandala integer. Kerana tidak ada pembahagi sifar dalam semua gelanggang-gelanggang ini. Gelanggang-gelanggang ini juga adalah kalis tukar tertib dan ada unity. Adakah 2Z mandala integer? So, kita recall balik pada takrif. Mandala integer adalah gelanggang kalis tukar tertib dengan keunitan. So, adakah 2Z mempunyai unity? 2Z tidak mempunyai unity. Jadi 2Z bukan mandala integer. Kenapa dia bukan mandala integer? Kerana tidak ada unity. So syarat dia gelanggang kalis tukar tertib dengan keunitan. Jadi ini tak ada unity, so 2Z bukan mandala integer. Adakah Z6 mandala integer? Syarat dia mandala integer tidak mempunyai pembahagi sifar. Dari kita dah lihat tadi Z6 ada pembahagi sifar. So dia bukan mandala integer. Kerana ada pembahagi sifar. Adakah M2R mandala integer? Adakah metrik 2 kali 2 pemasukan nyata mandala integer? Dia juga bukan mandala integer. Kenapa dia bukan mandala integer? Dia ada keunitan. Unity dia ada. Satu sifar-sifar satu ada. Pembagi sifar tak pasti. Yang syarat ini yang belum ada. Gelanggang kalis tukar tertib. So kita tahu metrik 2 kali 2 bukan gelanggang kalis tukar tertib. Operasi darab dia tidak kalis tukar tertib. So dia bukan gelanggang kalis tukar tertib. Jadi dia juga bukan mandala integer. Mandala integer syarat dia mestilah gelanggang kalis tukar tertib, ada keunitan
dan tidak mempunyai sebarang pembahagi sifar. Gelanggang polinomial Rx, adakah dia ada unity? Gelanggang polinomial. So semalam kita dah lihat unity bagi gelanggang polinomial adalah polinomial pemalar 1. Itu adalah unity dia. Sebab 1 dijarakkan dengan sebarang polinomial, kita akan dapat juga polinomial tersebut sendiri. Adakah dia gelanggang kali tukar tertib? Polinomial pemasukan semua perkali dia adalah nombor nyata, so kali tukar tertib. So untuk semua fx dan gx dalam polinomial Rx, fg sama dengan gf, so kali tukar tertib gelanggang ni. Adakah wujud pembagi sifar dalam polinomial? Ada tak boleh kita cari dua polinomial bila kita daratkan dapat sifar, ya? So semua polinomial ada x kuasa something. Okey, jadi kalau kita ada f satu polinomial, degree dia n sampai kuasa n, g satu lagi polinomial sampai degree m, katakan. Jadi bm dengan an tu tak sama dengan sifar lah, ya. Sebab itu katakan f dan g itu ada dua polinomial, kuasa n dan kuasa m, peringkat m dan peringkat n. Jadi bila kita daratkan f darat g, so kita daratkanlah satu persatu, ya. A0 darat B0, A0 darat B1X, A0 darat BMXM, kemudian A1X darat B0, semua kita daratkanlah semua ni, ya. So kita akan dapat satu polinomial yang degree dia, kuasa dia sampai n tambah m. Kemudian yang kuasa n ni kita akan dapat kuasa n tambah m tu yang last sekali lah, an darab bm kuasa xm xn tu lah dapat x kuasa n tambah m. Kemudian sebab an bukan sifar, bm pun bukan sifar, jadi hasil darab ni pun juga bukan sifar, ya. Sebab a dan b tu nombor nyata, jadi an darab bm pun bukan sifar, jadi sebab dia kuasa dia sampai n tambah m, ini bukan sifar, jadi dia tak boleh sama dengan sifar lah, ya. So hasil darat dua polinomial ni tidak boleh sama dengan sifar, jadi tak ada pembahagi sifar. Okay, daripada syarat tu tak ada pembahagi sifar, maka gelanggang polinomial ini adalah suatu mandala integer. So reka balik, mandala integer, gelanggang kalis tukar tertib dengan keunitan dan tidak mempunyai sebarang pembahagi sifar. Okey, semalam kita dah lihat contoh yang terakhir sekali. Dalam gelanggang kita tidak boleh lakukan operasi pemansuhan, ya. Kita tak boleh cancel secara sewenang-wenangnya. Semalam kita dah lihat, ya. Okey, jadi kalau mandala integer kita boleh lakukan operasi pemansuhan, ya. Jadi kalau AB sama dengan AC dan A itu bukan sifar, maka kita boleh cancelkan A, so dapat B sama dengan C. Kalau dalam gelanggang kita tak boleh buat kesimpulan begini, ya. Kecuali dia mestilah mandala integer, ya. Jadi bagaimana kita nak buktikan hukum pemansuhan ni? Kalau AB sama dengan AC, kita nak tunjukkan yang B sama dengan C. Jadi AB darat sama dengan AC, so kita lakukan proses aljabar. Kita tambahkan sebanyak sama kedua-dua belah persamaan ni dengan yang warna hijau ni, negatif A darat C, tambahkan kedua-dua belah. Kemudian kita di sebelah kanan ni kita dapat AC tambahkan dengan negatif AC. So ini adalah pasangan songsang dia, kita balancekan dia, balancing. So maksudnya kita lakukan proses muqabalah tu, ya. So dapat sifar. Jadi apa kita dapat kat sini, AB tambahkan negatif AC sama dengan sifar. Dia sama dengan negatif AC tu kita dah lihat semalam, dia sama dengan A darat negatif C, teorem 14.3. Dan sekarang kita ada AB tambah A darat negatif C
So kita boleh gunakan hukum taburan ya, sebab A, B, A darab negatif C, gunakan hukum taburan. So dapat A darab B tambah negatif C, hukum taburan kanan, takrif 14.1 ya. Kemudian sebab A bukan sifar, dan ini mandala integer, tidak ada pembagi sifar. Jadi kalau A bukan sifar, darabkan dengan something sama dengan sifar. Jadi yang ini mesti sifar sajalah, sebab cuma A darab sifar saja yang sifar ya, kerana R adalah mandala integer. Jadi kita buat kesimpulan yang B tambah negatif C sama dengan sifar, kerana tak ada pembagi sifar. Dan kemudian kita lakukan proses aljabar sekali lagi. Kita tambahkan dengan C kedua-dua belah dan kita lakukan proses muqabalah, kita cancelkan, balancekan yang sebelah kiri itu, so kita akan dapat B sama dengan C. So untuk mandala integer, kita boleh lakukan operasi pemansuhan. Kemudian kita pergi kepada takrif yang seterusnya adalah unit ya. So apakah itu unit? Unit adalah semua unsur dalam gelanggang yang mempunyai songsangan dalam operasi darab. Ya. So itu kita namakan sebagai unit. Ya. So unsur-unsur dalam R yang mempunyai songsangan. Kita boleh cari satu unsur B yang A, B sama dengan 1. So B itu kita namakan sebagai songsangan. Ya. So ada tiga yang penting lah, unit, okay, unity, unital. Ya, ada berbeza ya. Berbeza. Unit, unsur-unsur yang ada songsangan, operasi darab. Unity, identity, operasi darab. Ya. Unity sama dengan 1. Ya. Unital, jika subkumpulan itu mempunyai identiti, unity. Dia berada subkumpulan, itu kita namakan subkumpulan tu unital. So ada beza ya antara unity dengan unital. Okey, jadi set semua unit kita namakan sebagai satu kumpulan yang kita namakan sebagai kumpulan unit ya. Kita simbolkan dengan UR ya. Itu set semua unit. Jadi jangan terkeliru ya, unity, unit dengan unital ya. So unit adalah identiti operasi darab, unity adalah identiti operasi darab. Kita simbolkan dengan 1. Unit unsur-unsur yang ada songsangan dalam operasi darab, dan unital subgelanggang yang mengandungi unity R. Okey, teoremnya adalah unit dengan operasi darab itu adalah suatu kumpulan. Ya, unit. Unit tadi semua unsur-unsur yang mempunyai songsangan operasi darab. Ya, jadi sebab dia songsangan operasi darab, jadi dia satu kumpulan lah, tertutup. Semua unsur ada songsangan. Jadi adakah operasi darab tertutup? Kita ambil dua unsur dalam unit R. Adakah A darab B berada dalam unit R juga? Itu kita penuhilah ya. Kita boleh tunjukkan yang AB dia kita boleh darabkan dengan kita perhatikan ya, sebab unit dia ada songsangan, dia dikatakan songsangan bagi B adalah B-1 dan songsangan bagi A adalah A-1. So cuba kita lihat ungkapan AB darab B-1 A-1. Jadi dia akan sama dengan A, B darab B-1, kita akan dapat 1 unit T. So 1, kemudian A darab 1 dapat A, dan A darab negatif A dapat 1. So apa yang kita boleh kesimpulan kat sini? Dia juga sama dengan B-1 darab 1B, dan sama dengan B-1 darab A-1 AB. Jadi apakah kita boleh buat kesimpulan kat sini? Kita lihat yang ni, AB darabkan dengan hijau ni sama dengan hijau ni didarabkan dengan AB. Jadi apakah kesimpulan dia? Kesimpulan dia ini adalah songsangan bagi AB. Ya.
So B-1 darab A-1 ini adalah songsangan bagi AB. Ya, sebab kita ada bentuk ni. Yang ini darabkan benda hijau ni sama dengan 1, sama dengan benda hijau ni darab AB. Jadi songsangan bagi AB adalah yang hijau ni. Ya. Jadi songsangan bagi AB wujud dan diberikan oleh B-1, A-1. Kesimpulan dia, sebab songsangan bagi AB wujud, maka AB adalah juga berada dalam unit. Adakah dia kali sekutuan? Tak ada gelanggang, memang operasi darat kali sekutuan. Identiti? Adakah identiti wujud? Identiti dia adalah unity lah, sebab 1 darab 1 sama dengan 1. Jadi ada songsangan dia ada 1 juga. Jadi 1 berada dalam unit, sebab identiti dia adalah unity, berada dalam unit. Dan adakah semua unsur ada songsangan? Daripada takrif, sebab A, B dan UR, maka apakah songsangan bagi A wujud, kita boleh dapatkan itu. Dan jadi kalau A, B pun berada dalam UR jugalah, kesimpulan dia. Cuba kita lihat contoh. Kumpulan unit ni kita dah lihat untuk operasi, untuk gelang, untuk Zn. So kita ada UN. Yang untuk modulo tu kita dah lihat dalam kumpulan dahulu. So ini adalah contoh-contoh yang lain adalah kumpulan unit dalam matriks N kali N. So apakah unsur-unsur matriks yang mempunyai songsangan? Matrik-matrik yang mempunyai songsangan, penentu dia mestilah bukan sifar. Jadi daripada contoh 8.7 adalah GLN. So semua matrik N kali N yang mempunyai songsangan kita simbolkan dengan GLN. So itu adalah kumpulan unit bagi matriks N kali N. Kumpulan unit untuk Z. Apakah unsur dalam Z yang mempunyai songsangan operasi darab? Cuma 1 dengan negatif 1. Jadi unit bagi Z adalah 1 dan negatif 1. Kumpulan unit Z5 modulo 5. So kita dah lihat contohnya dalam kumpulan dahulu. Apakah U5? U5 adalah 1, 2, 3 dan 4. So unsur-unsur yang mempunyai yang GCD dengan 5 adalah 1. So 2 dan 3 1. Jadi songsangan bagi 2 adalah 3. Kemudian 3 pun berada dalam Z5 sebab songsangan bagi 3 adalah 2. Okey, dia berada dalam Z5. Apakah songsangan bagi 4? 4 adalah 4. Songsangan bagi 4 adalah 4. Jadi semua unsur bukan sifat mempunyai songsangan. Jadi unit bagi Z5 adalah 1, 2, 3, 4 yang kita dah lihat U5 sebelum ini. Untuk Z6, U6 ialah kita cuma dapat 1 dengan 5 sebab kita dah lihat sebelum ni 1 berada dalam Z6 sebab dia ada unity dia. 5 songsangan dia adalah 5, manakala songsangan bagi 2 adalah 2 2 tak ada songsangan. So 2 tidak berada dalam Z, tidak berada dalam unit. So saya tersilap. 2 tak ada. So 1 dengan 5 saja. 2 tak ada. Kemudian kalau 3 pun kita cari tak ada songsangan. So 3 darab apa pun tak dapat 1. Jadi 3 tidak mempunyai songsangan. 2 juga tak ada songsangan. Dan 4 juga tak ada songsangan. Kita darablah 4 darab apa pun tak akan dapat 1. So 4 juga tidak mempunyai songsangan. Jadi unsur yang mempunyai songsangan hanyalah 1 dengan 5. Jadi apa yang kita perhatikan adalah GCD. 1 dan 5 adalah 1, manakala GCD 2 dan 6 bukan 1. Jadi kita boleh simpulkan unit ini jika GCD dia 1, maka dia berada dalam Z6. So sama jugalah untuk Zm. Kalau GCD dia 1, dia akan berada dalam unit UM. Okey, jadi untuk kumpulan unit Zn, kita kena carilah daripada GCD yang 1 daripada teorem 3.1
Kalau GCD dia 1, UZN tu 1, jadi kita gunakan teorem 3.1 tu lah, yang XU tambah NV sama dengan 1 sama dengan GCD dia, dan kita boleh kenal pastilah daripada kita modifikan yang ni. Jadi kalau unsur itu GCD dia 1, maka songsangan bagi X itu adalah U. Jadi unit dalam ZN tu hanya jika GCD dia adalah 1. Kumpulan unit bagi R, apakah unsur-unsur dalam R yang mempunyai songsangan operasi darab? Semua unsur dalam R ada songsangan. Jadi unsur mempunyai songsangan operasi darab semua unsur. Jadi adalah R star. Semua unsur bukan sifar. Begitu juga dengan Q, semua unsur bukan sifar. Manakala unit dalam C adalah C star. Semua unsur bukan sifar juga. Okey, so hari ini kita dah lihat apa itu subgelanggang. Sub gelanggang itu adalah subset kepada gelanggang R, dan dia mesti juga gelanggang. Untuk tunjukkan S itu sub gelanggang, kita tunjukkan 3 perkara lah. Yang sifar dalam sub gelanggang tertutup operasi tambah dan tertutup operasi darab. Dan kemudian konsep yang kedua kita lihat adalah mandala integer. Mandala integer itu adalah gelanggang kalau setukar tertib dengan keunitan dan tidak mempunyai pembahagi sifar. Dan juga kita lihat juga apa itu kumpulan unit dalam gelanggang. So itu untuk hari ini. Ada apa-apa persoalan untuk hari ini? Saya faham setakat ni. Okey, boleh Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya Okey, so minggu depan kita akan sambung satu lagi struktur baru yang kita namakan sebagai medan. Kemudian semalam juga saya telah masukkan satu tugasan baharu tugasan mengenai sejarah perkembangan struktur aljabar So itu pun sebab dia dalam tu kena jawab jugalah sedikit belum diuji lagi, so cuba jawab tugasan tu lah, very simple je tugasan tu. You boleh refer daripada kuliah sejarah tu, boleh dapatlah semua jawapan-jawapan dia Okay, so cuba hantarkan jugalah tugasan yang keempat tu So kita akan jumpa hari Rabu depan Okay. Okey, Prof. Okay. Terima kasih, Prof. Okay, so. Terima kasih, Prof. Okay. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.